Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Apa khabar murid-murid? Bertemu lagi dalam mata pelajaran pendidikan jasmani dan pendidikan kesihatan tahun 5. Okey, tajuk minggu ini sama seperti tajuk minggu lepas, iaitu sistem reproduktif manusia. Tajuk yang sama, standard pun sama, standard pelajaran 1.1.1 dan 1.1.2. Boleh dikatakan tajuk minggu ni adalah bahagian kedua. Minggu lepas bahagian pertama. Murid-murid boleh rujuk buku teks muka surat 74 dan 75. Sama macam minggu lepas, kita guna muka surat yang sama, tapi kita akan belajar bahagian seterusnya. Bahagian seterusnya. Okey, pada minggu ini, aktiviti yang akan kita buat dalam PDPC ialah yang pertama, cikgu akan terangkan standard pelajaran. Yang kedua, kita ulang kaji semula pelajaran lalu. Sebab tajuk hari ini dia ada kaitan dengan tajuk yang lepas. Okey, yang ketiga, cikgu akan terangkan ataupun kita akan belajar tentang perkahwinan dan persenyawaan. Okey, yang keempat, latihan. Latihan seperti biasa, latihan bertulis. Yang kelima, contoh format latihan. Okey, standard pelajaran pada hari ini sama macam minggu lepas. Okey, 1.1.1, mengetahui sistem reproduktif lelaki dan perempuan. Maksudnya anggota sulit lelaki, anggota seksual lelaki dan anggota seksual perempuan. Yang kedua, 1.1.2, memahami sistem reproduktif lelaki dan perempuan dengan asas kejadian manusia. Bagaimana manusia itu boleh terjadi melalui sistem reproduktif lelaki dan perempuan. Bagaimana proses-proses yang yang berjalan sebelum jadinya seorang manusia. Okey, kita ulang kaji sedikit pelajaran yang lalu. Okey, yang pertama, kita tengok yang sistem reproduktif lelaki dulu. Kita tengok bahagian anggota sistem reproduktif lelaki ada 3 bahagian. Okey, yang pertama zakar. Okey, zakar yang ni cikgu rasa kamu faham apa itu zakar, yang lelaki tu. Okey, yang tempat buang air kecil. Di situlah keluar air mani kalau bagi yang dah ihtilam kan, di situlah keluarnya. Okay, yang kedua, bahagian kedua, testis. Okay, testis. Bahagian ketiga, skrotum. Skrotum. Ataupun skrotum. Cikgu harap kamu dah lukis minggu lepas yang ni. Bahagian sistem reproduktif lelaki. Okay, seterusnya kita pergi pada sistem reproduktif perempuan. Ada 4 bahagian. Kalau lelaki tadi ada 3 bahagian. Okay, yang perempuan ada 4 bahagian. Yang pertama, tiub falopio. Ada kiri kanan tiub falopio. Ovari pun sama. Kemudian uterus. Uterus. Yang keempat, faraj. Faraj. Yang faraj tu tempat buang air kecil dan juga adalah tempat buang air kecil kan, lubang buang air kecil tu, itulah faraj. Okey, yang ni pun cikgu harap murid-murid dah lukis bahagian anggota seksual perempuan ni, ataupun dikenali sebagai sistem reproduktif perempuan. Okey, seterusnya, perkahwinan. Perkahwinan. Mengapa kita perlu berkahwin? Mengapa kita perlu berkahwin? Dan apakah proses sewaktu perkahwinan? Situ
cikgu tulis tajuk persenyawaan kan. Okey, nanti kita akan tengok apa. Okey, mengapa perkahwinan itu penting? Apakah maksud perkahwinan? Apakah maksud perkahwinan? Perkahwinan ialah hubungan yang diikat oleh pihak berkuasa sivil atau kepercayaan agama. Kalau orang bukan Islam kan dia berkahwin, dia ada pejabat pendaftaran untuk kahwin ya. Kalau yang lelaki, kalau yang Islam, yang menguruskan hal ehwal perkahwinan, majlis agama kan, majlis agama. Maksudnya perkahwinan ni mesti diikat oleh undang-undang, mesti diikat oleh undang-undang. Sama ada undang-undang sivil, mahkamah biasa, undang-undang mahkamah biasa ataupun undang-undang Islam, undang-undang agama. Contohnya kalau di Malaysia ni undang-undang agama, itulah dinamakan perkahwinan. Kita tak boleh buat sesuka hati cakap aku dah kahwin dengan dia. Sedangkan kita tak daftar pun dengan mana-mana pihak berkuasa, sama ada sivil ataupun badan agama seperti Majlis Agama Islam. Jadi cikgu terangkan balik, maksud perkahwinan ialah hubungan yang diikat oleh pihak berkuasa sivil ataupun kepercayaan agama. Okey, mengapa orang nak sangat kahwin? Apakah tujuan perkahwinan? Tujuan perkahwinan ialah menghalalkan persetubuhan antara lelaki dan perempuan bagi meneruskan zuriat dan keturunan. Maksudnya hubungan seksual antara lelaki dan perempuan menjadi halal. Kalau tak berkahwin, melakukan hubungan seks, kalau tak berkahwin, itu maksudnya tak halal. Tak halal maksudnya dilarang oleh undang-undang, ditegah oleh agama. Jadi cikgu harap tak ada murid-murid yang cuba melakukan hubungan seks ni sebelum berkahwin. Murid-murid muda lagi. Jangan fikir soal hubungan yang seperti ini. Sebab yang ni untuk bila murid-murid dah dewasa, baru fikir. Nanti murid-murid juga, masa murid-murid juga akan tiba. Oleh itu sekarang, di waktu sekarang ni, fikir pasal belajar dulu. Jangan fikir pasal couple ni. Sebab itulah tujuan kita belajar ni, tajuk ni, supaya murid-murid berhati-hati. Berhati-hati, jangan terlalu ikut hawa nafsu, ikut perasaan kan, ataupun ikut ajakan kawan, pujuk rayu orang dewasa. Jadi dalam konteks ni, perhubungan persetubuhan ni mesti melalui cara yang halal. Macam mana cara yang halal? Mesti berkahwin. Okey, persenyawaan. Apakah yang dimaksudkan persenyawaan tu? Apakah itu persenyawaan? Persenyawaan berlaku apabila sperma disalurkan ke dalam faraj dan bersatu ke dalam ovum. Ovum. Maksudnya hubungan seksual. Persenyawaan tu hubungan seksual lah. Selepas berkahwin tadi. Selepas berkahwin. Kalau sebelum berkahwin, nanti murid-murid akan dapat masalah kan. Kita tengok ramai yang mengandung di luar nikah menghadapi masalah. Masalah dari segi apa? Dari segi moral, dari segi emosi, dari segi keuangan kan. Sebab tu agama kita melarang hubungan seks di luar nikah ni. Jadi kita belajar ni supaya kita ambil iktibar dan kita tidak melakukan sesuatu yang dilarang oleh agama dan undang-undang. Okey, kita ulang balik, cikgu ulang semula. Persenyawaan berlaku apabila sperma disalurkan ke dalam faraj dan bersatu di dalam ovum. Maksudnya yang tadi tu zakar tu,
mengeluarkan sperma yang disalurkan ke dalam faras. Kemudian ia bersatu. Okey, sperma tu yang berwarna biru tu kan, yang ada kepala besar. Okey, dia masuk ke dalam faras, kemudian dia bersatu dalam ovum. Bersatu dalam ovum. Ini ovum kan, yang macam mata tu kan. Tu dia akan melekat, dia akan bersatu dalam tu. Dia akan bersatu. Okey, kita belajar yang ni je. Yang pertama, yang perkahwinan tadi. Mengapa kita perlu berkahwin? Mengapa kita perlu berkahwin? Apakah yang dimaksudkan dengan perkahwinan? Perkahwinan ialah hubungan yang diikat oleh pihak berkuasa sivil dan kepercayaan agama. Bila dah kahwin, barulah dapat melakukan persetubuhan yang halal untuk mendapatkan zuriat dan keturunan. Okay. Sebab tu pentingnya kita belajar ni supaya kita mengikut aturan yang betul. Sekarang terlalu banyak masalah remaja yang mengandung di luar nikah. Sebab apa? Sebab dia tak tahu risikonya, risiko kesan jangka panjang, kesan jangka pendek, kesan jangka panjang. Jadi tugasan untuk kamu hari ni mudah. Kita akan belajar tajuk ni pun lama juga. Minggu depan ni kita akan belajar tajuk proses pembesaran janin pula. Kita kena belajar sikit-sikit kan, supaya kamu nanti lebih faham, mudah faham. Kalau cikgu ajar sekaligus, nanti yang depan-depan ni pun tak faham kan. Yang sistem reproduktif lelaki tu apa, perempuan tu apa pun susah nak faham kan. Jadi kita belajar sikit-sikit. Okay, minggu depan kita akan belajar tentang proses pembesaran janin. Okay, apa yang perlu kamu buat untuk latihan? Okey, yang pertama latihan di rumah, tulis kamu kena buat ataupun kamu kena jawab bagaimanakah proses persenyawaan berlaku. Tulis bagaimanakah proses persenyawaan berlaku. Jadi apakah proses dia? Awak kena tulis. Nyatakan, tak kira lah sama ada awak nak tiru buku ataupun nak buat ayat awak sendiri mengikut pemahaman awak. Yang kedua, lukis bagaimana proses persenyawaan itu berlaku. Awak lukis yang proses persenyawaan tu, yang bulat tadi tu. Mana? Okey, yang ni, yang sperma dan ovum ni yang bulat tu, semua lukis tu. Yang bagaimana apa tu proses persenyawaan berlaku tu, yang ni. Awak sama ada awak nak salin ni ataupun nak bina ayat awak sendiri. Okey, kemudian melukis. Lukis yang ni lah, yang bulat tadi. Okey, yang kedua lukis. Yang ketiga, buat latihan ini dalam buku tulis PJPK. Okey, yang keempat, rujuk buku teks muka surat 76. Ya ke 76? Bukan 76, 75. Cikgu salah tulis ni. 75. Kemudian rujuk format latihan dalam buku tulis apabila membuat latihan. Cikgu dah sediakan format ni kan. Jadi ikutlah format ni. Ni format dia. Kamu andaikan format ni dalam buku tulis. Okey, yang pertama tulis hari. Hari apa esok ataupun hari ni. Hari ni. Hari Ahad. Okey, tarikhnya berapa hari bulan? 7 hari bulan Februari 2021. Kemudian tulis tajuk. Tulis tajuk. Okey, lepas tulis tajuk, tajuk dia apa? Perkahwinan dan persenyawaan. Okey, lepas tulis tajuk, standard pelajaran. Standard pelajaran. Bagaimanakah proses persenyawaan sperma yang masuk ke dalam faras? Okey, standard pelajaran 1.11 dan 1.12. Okey, kemudian ni tulis soalan yang pertama. Bagaimanakah proses persenyawaan sperma yang masuk ke dalam faras dan bersatu di dalam ovum berlaku?
Awak tulis ayat awak sendiri. Okey, yang kedua, lukis bagaimana proses persenyawaan itu berlaku. Lukis. Ni lukis besar-besar. Satu buku pun tak apa. Okey. Cikgu harap kamu faham apa yang cikgu terangkan dan apa yang perlu kamu buat ketika membuat latihan. Okay, sebarang pertanyaan boleh rujuk semula, boleh mesej kepada cikgu secara peribadi sama ada dalam WhatsApp ataupun Telegram. Okay. Sekian terima kasih.